Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengar satu ayat daripada Al-Quranul Karim, surah An-Nur, ayat yang berbunyinya la فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maksudnya, maka hendaklah kamu berawasan, berjaga-jaga, hendaklah berjaga-jaga oleh orang yang menyalahi an amrihi, daripada perintah atau sunnah atau manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, bahawa ditimpa akan mereka itu oleh fitnah, huru-hara, au yusibahum azabun alim, atau menimpakan mereka itu oleh azab yang sangat pedih. Alhamdulillah, ini adalah suatu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, memberi awasan, jaga, ingat kepada orang-orang yang cuba nak menyalahi, nak lawan, nak menetai akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Allah ingat kata, hendaklah berjaga-jaga oleh orang yang menyalahi akan amrih. Imam Ibn Katsir dia mentafsirkan amrihi di sini maknanya sunnah, sunnatihi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manhajnya dan syariatnya, syariat Allah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang diingat oleh Allah bagi orang yang menyalahi, melawan, menentang, an tusibahum fitnah, bahawa ditimpa akan mereka itu oleh fitnah. Fitnah ni makna huru-hara, perkara yang boleh membawa kerusakan kepada seseorang atau kepada masyarakat. Ini jaga yang sangat penting bagi mereka yang tidak mau menjadikan sunnah sebagai cara hidup. Kerana sunnah ialah Islam, Islam ialah sunnah. Tak ada sunnah, tak ada Islam, tak sempurna Islam. Kalau Quran saja belum cukup lagi untuk menjadikan sebagai cara hidup orang Islam. Sebab sunnah dengan Quran adalah dua asas, dua sumber
bagi hukum hakam Islam kita. Walaupun Quran mulia dan agung, menjadi mukjizat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pasti dengan bersama-sama wahyu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni panggil, kalulah misal duit ya tak leh. Kalau ada sebelah, duit kita ada sebelah. Nah, ada ramai sebelah duit kita, sama ada duit kertas atau duit kelan. Sebelah lagi tak ada, kosong. Maka duit tu ya tak laku bagi. Kalau pergi beli mana-mana pun, dunia mana pun, pergi beli kedai gelap, kedai cerah pun tak laku. Sebab tabiat duit yang kena ada dua belah. Ni ada akar, ni ada gambar orang, akar gambar apa, ni ada gambar tu gambar ni, ada tulisan apa, yang kena dua-dua tu ada, barulah laku. Begitulah Quran dengan sunnah saling hajat menghajati antara satu sama lain. Bahkan Quran lebih berhajat kepada sunnah. Nah, sebab apa? Sebab hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala banyak yang dijelaskan, diterangkan, dihuraikan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak terkaya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana dia menghayati akan sunnah Nabi, bagaimana yang ambil sunnah Nabi ni, mari pakai, mari mengaji, mari ada rojok ke, ada masalah apa pergi cari, panggil sunnah. Kalau timbul, kalau temu dalam sunnah begitu, dia dia wuti, misalnya kalau dia wadah. Misal dia banyak dalam Quran. Pertama dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah padanya kita dapat tengok bahawasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang belajar sunnah, dengar sunnah, mengaji hadis, dengar hadis, kelik pula pergi hurai kepada orang lain, adalah satu cara untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati." Dalam suatu riwayat lain, hadisan fahafizaha wa wa'aha wa ballaghaha man la yasma'ha thumma zahaba biha ila man yasma'ha farubba hamili fiqhin la fiqhalah wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, itu mana nadhara, mana rahimallah, Tuhan rahmat. Ya rahmat-rahmat ni kita kena minta, kena cari, kena mai pakai, nak buat lagu mana nak boleh rahmat. Sungguh adanya berdoa, Allah marhamni, Allah marham walidi, walidayya, Allah marhamhu. Ya kena minta, kena buat, kena minta, kena buat. Sungguh pada buat misalnya suami dengan isteri, dia gerak suami, gerak isteri, isteri gerak suami untuk semaya malam. Itu juga panggil salah satu untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak ni kita akan dapat rahmat melalui kita dengar sunnah Nabi, hadis Nabi, ucapan Nabi. Sunnah dengan hadis ni kalau mengikut mengikut ta'rif ahli hadis, hak tulah ya. Mana perkataan dan perbuatan, pengakuan yang disandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga akhlak dia, fanga dia, maka itu dikatakan sunnah atau hadis. Ada setengah dia beza,
Hadis ni makna pada percakapan saja. Sunnah ni ialah bersama-sama dengan perbuatan. Itu tidak jadi masalah di segi ta'rif. Yang pentingnya, adakah kita ambil berat dengan sunnah Nabi? Setara mana kita ambil berat? Setara mana kita mari belajar dan mengaji? Padahal hanya sunnah Nabi puluh-puluh ribu. Lebih banyak daripada Quran lagi. Kalau Quran ada sebanyak berapa? Berapa ribu? Tak lebih daripada panggil 7,000, tapi hadis berpuluh-puluh ribu. Orang ni hipung, orang tu hipung, Bukhari hipung, Muslim hipung, Abu Dawud hipung, Tirmizi hipung, Ibnu Majah hipung, Nasa'i hipung, dan orang-orang lain lagi hipung panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad hipung. Sebab tu kalau kita orang Islam ni tak ada mengaji seka pun hadis, mana tunjuk kata kita ni mundur, tak maju dari segi kasih pada Nabi, mundur dan tak maju dari segi kita mengaku kata Nabi itu sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih tidak maju lagi kalau seseorang itu dia kata dia tu orang turut sunnah. Turut sunnah pasal mana tak ada mengaji sunnah? Turut sunnah pasal mana tak ada belajar sikit habis sunnah? Tak ada erti seketok nak sunnah. Gapo dia gak? Jadi orang Islam tak tahu sunnah. Lebih-lebih lagi kalau tak tahu Quran pula, sunnah pun tak tahu, maka orang itu boleh katakan duduk di satu benda, Nabi duduk satu benda lain, Quran duduk satu benda lain. Na'udzubillah min zalik. Batu kita ajak supaya buat kita ni mari ambil berat sunnah. Selain pada kewajipan kita, dia juga akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala wi rahmat kepada seorang hamba yang dia telah dengar akan ucapan aku, lalu dia hafazkannya. Ini syarat nak boleh rahmat, sakut paut dengan hadis Nabi. Dia hafalnya, wa wa'aha, dan dia faham pula. Dengar, hafal, faham. Tiga lah. Wa ballaghaha man la yasma'aha, dan dia menyampaikan kepada orang yang tidak mendengarnya. Dakwah pula dah. Ajak orang, royak orang ni, aku belajar ni satu sunnah Nabi. Boleh hadir, kamu ni tak payah dengar lagi sunnah Nabi ni, hadis ni, sunnah ni. Thumma zahaba biha ila man lam yasma'uha, kemudian dia pergi pula dengan sunnah Nabi tadi kepada orang yang dengarnya. Orang dengar pergi juga, dia dengar, orang ni pun dengar. Gibak apa yang dengar dah. Mari dia bicara pula, mu faham kat mana ni? Aku faham kat ni, mu faham kat mana? Tu. Boleh jadi orang sama dengar ni, dia tak supa faham kerana darjat orang ni cerdik. Kecerdikan dia tu tak sama, fikiran dia tak sama, kefahaman dia pun tak sama. Orang ni faham banyak sikit, dalam sikit, dia boleh royak pula sama dengar tu. Ni. Mana halusi benar Nabi tekan supaya kita tu ambil berat dengan sunnah dia. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu Nabi kata, barangkali orang yang membawa pekah. Pekah ni makna fahmin, makna fahami. Tidak ada fahami baginya. Bawa sunnah tapi tak faham sunnah. Dan barangkali orang bawa fahami, bawa pergi kepada orang lebih faham kepadanya. Orang itu alim, lebih alim pada dia, tapi kadang-kadang walaupun alim, satu-satu segi itu dia tidak alim. Tu. Ada orang alim hadis tapi dia tak alim nahwu. Sesungguh hadis kena pakai nahwu, kena pakai bahasa. Nak betul, nak kena molek. Ada orang ni faham hadis, faham bahasa tapi tak faham kaedah. Kaedah hadis, mustalah hadis. Dia panggil qawaidul hadis.
atau usul hadis atau mustalah hadis ada juga. Jadi banyak segi-segi yang kena faham. Batu Nabi dia bayangi gambar dia kata ada orang faham tapi dia tu lebih berhajat lagi kepahaman dia lebih mendalam, lebih banyak, lebih tinggi, lebih luas. Cara itu. Ini hadis ni dikeluarkan oleh Abu Daud, dan hadis sahih ditasahihkan oleh Albani. Lepas tu pula kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum, dia faham hadis ni cara lurus, faham agama cara betul malah. Dia kacau usaha dia nak faham, nak kena malah dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana kita tahu daripada ucapan perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khuf aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi. Maksudnya jikalau agama boleh dipakai dengan pendapat ulama, pendapat kita, pendapat manusia, tak ada berhajat kepada sunnah. Tu. Satu masalah misalnya kita royak gitu. Tak ada gerujuk kepada Quran, tak ada rujuk kepada sunnah. Ali kata kalau agama pasal itu guna fikiran, guna pendapat, tak sahih kepada Quran, tak sahih pada sunnah, maka dia kata di bawah khuf, bawah kasut. Orang Arab dulu dia pakai khuf. Kasut yang tinggi, katuk lah. Di bawah dia katuk, hingga sampai atas buku lali dia lah. Tu. Jadi bila nak ambil asmaya, ambil wuduk, dibolehkan sapuh. Kaki tak ada kena basuh. Tu. Ganti daripada basuh kaki. Ali kata lakana asfal khufi aula bil masyi. Nescaya di bawah khuf tu lebih aula, lebih molek, lebih sepatutnya disapuhkan. Sapuh apa datah tak cemah. Cara tu di bawah tu lah ada kena debu, kadang-kadang kena benda hak cemah walaupun tak najis, bagi kena benda cemah. Kalau najis kena basuh dulu. Kabuknya, seluknya, tanahnya misalnya, kita mari benda misalnya, lekat tanah apa, lekat benda-benda di bawah kasut, tapak kasut lah, tapak khuf tu. Kalau kita fikir situ, di bawah tu lah lebih aulanya, lebih sepatutnya. Tu. Tapi lebih sepatut pada atas. Makna atas tak ada kena sapuh dah. Cukup dengan sapuh bawah. Molek sapuh bawah, kena sapuh bawah. Kalau kira fikir tu. Tapi Ali kata sesungguhnya ya tegah. Sesungguhnya aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu di atas zahir sebelah atas lah daripada dua khufnya. Sapu sebelah atas. Ada sapu bawah, ada sapu atas. Bahasa pelik lah dari segi fikir, pelik tak pelik fikir. Tapi fikir dengan apa ni, dengan agama ni tak boleh nak banding. Agama mari mana? Satu mari pada Quran, asal dia. Kena ya asal dulu. Lama kata kita tinggal ulama pula, tak gitu. Nak ya asal dulu makna kita kena rujuk kepada Quran. Lepas tu yang keduanya rujuk kepada sunnah. Hak ni kena mengaku berlaku setiap orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah kena mengaku kata asas sumber dasar tempat rujuk ke ambil
agama Islam, hukum, ajaran ialah Quran dan Sunnah. Tu. Sebab tu bila kita kelahi, balah, bertingkai, berselisih, naklah kita rujuk kepada apa? Kepada kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairan wa ahsanu ta'wila. Hai orang mukmin, orang beriman, jika kamu bertikai, tikai ni balas kira-kira lah kita tu. Tu kebalas apa bergocoh, apa bergomu. Nah, pisai pada sesuatu. Wari dengan lafaz nakirah tak ada kata asyai alif lam ada. Syai ya luah ya umum. Masalah agama, masalah apa? Masalah dunia ke? Masuklah ke kalau kira mari. Cari tu syai tu. Mana buat lagu mana? Orang ni kata gini, orang ni dia terik orang dia nak pesan dia, orang terik orang pesan dia nak buat lagu mana? Tak ada orang nak khasin. Tu. Maka yang khasinnya iaitu farudduhu ilallahi war rasul. Naklah mengembalikan, rujuk kepada Allah. Tu. Maksudnya kitabillah, kepada kita Allah, Quran lah. Tengok Quran, ayat mana ada, surah mana, masalah ni, Tuhan kata mana, Tuhan ayat agung mana. Tu mula-mula sekali. Lepas tu war rasul, kepada rasul. Masa sahabat rasul dia ada, kita tanya. Tahu itu? Kita tanya lagu mana. Sahabat-sahabat banyak kita tanya masalah. Dia tak kita tanya orang lain, kita tanya rasul. Orang Tina pun kita tanya rasul. Tahu itu? Ada juga setengah-setengah rasa malu, kita tanya isteri rasul. Tahu itu? Tu. Seperti kita tahu masalah Zainab, isteri Abdullah ibnu Mas'ud. Dia Zainab ni dia ada pera anak yatim. Dia pera anak yatim, dia pergi belanja, boleh hadiah dia orang ada sikit. Lepas tu dia pergi juga belanja kepada suami dia. Tu. Maknanya isteri pergi belanja kepada suami. Jadi balik waktu lah. Sebenarnya suami kena pergi belanja kepada isteri. Tak ada masalah tu. Tapi isteri ni pergi duit, perkara yang dihajati oleh suami je pergi. Lalu mari seluma di dalam hati dia kata, boleh ke tak lagu tu? Isteri pergi belanja, sesuatu harta kepada suami. Tu. Dia tak ada balah, dia buat kira lah. Zainab kata, gilah tanya Rasulullah boleh tak ni hak aku buat ni. Maka Abdullah kata, kamu gilah, suruh isteri dia pergi. Gi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gi tu bawa sampai rumah Rasulullah. Rasulullah dalam rumah, ada Bilal duduk di pintu. Bilal ni selain pada tukar bel, dia tolong jaga pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muju sambut orang lah. Faitang rap, dia mari gapo ada gapo hati, masalah gapo hati, minta fatwa lagu mana hati. Bos apa di pintu, bila tanya nak gapo, dia kata nak jumpa Rasulullah, nak tanya masalah. Tiba-tiba ada seorang nama Zainab juga duduk di muka pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pun masuk rumah Rasulullah raya, ada orang duk tanya, duk di muka rumah, di pintu rumah. Siapa dia? Tu ada bila kenal lah. Nama Zainab. Ya, ada dua orang Zainab duk di muka pintu. Nabi bertubik, ada gapo Zainab? Maka Zainab ayat kata, aku ni duk bela anak yatim, lepas tu pula duk belanja kepada suamiku Abdullah. Bolehkah? Adakah boleh? Adakah haruh? Tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kata,
boleh, bahkan boleh 2 pahala. Satu pahala ajrus sadaqah, yang kedua ajrul qarabah. Satu pahala sedekah. Jika ada pahala sedekah boleh. Nah, yang keduanya pahala sedekah kepada kerabat. Saat ni kita dengar dah. Nah, tuan guru kita mengajar pagi tadi katanya, kita belanja 1 dinar pada jalan Allah, 1 dinar untuk khadim, 1 dinar untuk orang miskin, 1 dinar untuk keluarga kita, anak kita, anak saudara kita, ayah kita, suami kita, isteri kita, tak kira. A'zamuha ajran. Nah, hak tu sebesar-besar pahala. Sebab apa? Sebab dia wi kepada orang qarib, bahkan orang akrab panggil. Orang lebih dekat dengan kita. Dia berhajat. Boleh jadi suami kadang-kadang dia tak ada. Dia tahu kata tanggungjawab pada dia, tapi dia duk sibuk dengan dakwah, dia duk sibuk dengan apa ni? Dengan mengaji, duk sibuk macam-macam lah. Sekali-sekala tu makna boleh panggil isteri tu wi sedekah kepada suami. Tu. Bila isteri tu lebih, harta dia lebih, daripada makan, minum dan kewajipan lain. Tu nak ya kata, gitanyo akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rujuk. Faruddu ila Allah war Rasul. Klik kepada Allah dan Rasul. Tak ada pandai-pandai sendiri dak lah. Pak ni boleh kata boleh, dak kena rujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nak ayat sahabat. Pahak mengaji pula. Hak mengaji kita ayat ada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, wasa pentingnya sunnah Nabi. Ajaran Nabi, dia buat giliran dengan jiran dia. Kerana dia jauh, rumah dia jauh. Hari ni orang negeri, klik mai wayak pula antara satu sama lain. Selain pada tu orang perempuan juga. Bukan orang lelaki saja, bukan di kalangan orang sahabat lelaki saja dak. Sahabiat, sahabat perempuan pun suka dan kena kepada sunnah Nabi. Bukan benci, bukan menyalahi sebuah ayat sana dak. Suka pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta buat perjanjian nak mengaji satu hari, mana-mana hari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa. Dia kata, "Ya Rasulullah, kamu ni dia mengajar orang lelaki saja, orang perempuan tak ada nampak ambil berat." Tu. Lalu Rasulullah panggil, ambil mau'id, ambil perjanjian dengan orang perempuan supaya mereka itu dapat belajar dan dapat mengaji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ayat kata penghayatan, ambil berat para sahabat akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sunnah Nabi adalah ugamu. Orang berugamu nak tinggal sunnah Nabi tak boleh. Bahkan cara hidup panggil. Witi ciwit bagi setiap orang Islam. Nabi pesan semua, Nabi royak semua, aku ni tak ada tinggal dah. Dan aku mati ni tak ada tinggal harta. Aku tinggal 2 perkara yang besar. Bila kamu pegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat sama sekali. Ini kita termaklum panggil. Diketahui oleh ramai oleh orang Islam. Mereka orang tak biasa dengan sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kitabullah wa sunnati Rasulullah. Bila tanya adakah cukup dua ni kita nak pakai zaman sekarang? Cukup. Kalau kita mengaji sungguh cukup. Kalau tak ada cukup, boleh kita rujuk kepada ijma'. Kerana ijma' juga asah dia daripada Quran juga. Apa yang diijma' oleh orang Islam di atas satu-satu hukum, maka boleh kita pakai apabila
tidak ada dalam kitabillah. Dalam Quran tak ada. Tak temu ayat. Bukan tak ada langsung dak. Kita nak partisip tak ada langsung. Tak boleh. Ya ada asah dia. Tepat dia ada. Tu. Boleh jadi cara umum. Nah. Dan dalil bagi ijma' pun ada. Begitu juga kias. Nah. Supaya tu juga. Ini sumber panggil ittifaq para ulama katanya. Hak kita nak rujuk dalam hukum, dalam masalah agama, kita rujuk mula-mula sekali iaitu kitabillah, yang keduanya sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tiga ijma', yang keempatnya qiyas. Ini ittifaq. Orang itu ada lagi. Ada puluh-puluh lagi. Kalau tak ada semua tu, dia tak boleh mungkin tak ada kat satu-satu masalah, melainkan dia kena ada hukum. Nak pergi duk law itu tak ada hukum. Lihat dia tak ada hukum lagi ni. Orang duk ijtihad, duk cari masalah tu, cari dalil tu, tak temu lagi boleh jadi. Tapi satu hari dia kena ada hukum. Tak boleh tak ada hukum, tak boleh. Nah, tu sebab apa? Sebab kita nak hidup dengan tidak ada hukum, tak boleh. Islam ya ada halal, ada haram. Islam ada haruh, Islam ada makruh, Islam ada apa? Ada sunat dan sebagainya. Hukum 5 tu lah. Dah hukum 5 panggil dalam Islam kita tu al-ahkamul khamsah, ahkamus syar'iyyah al-khamsah. 5 perkara iaitu wujub, haram, lepas tu pula panggil apa? Mandub atau sunat, lepas tu karahah makruh, lepas tu pula ibahah haruh. Dia kena ada tu, tak boleh tak ada. Tapi kadang-kadang satu masalah yang baru timbul, nah, ia perlu kepada ijtihad. Cari hukum. Kena ijtihad lah. Dalam Quran pun tak ada dah. Tak temu panggil nak kena molek dengan hukum dengan masalah ni, maka kembali kepada sunnah. Lepas tu bila tak ada sunnah, mari kepada ijma', tak ada ijma', mari kepada kepada qiyas. Lepas tu mari kepada maslahah istihsan dan sebagainya, uruf dan sebagainya. Nah, itu kita nak ayat kata kedudukan sunnah yang begitu tinggi, di mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dia tu panggil rujuk kepada as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menggalak orang perempuan, tadi kita ayat dah mengaji, orang perempuan minta mengaji. Selain pada tu mereka dengar perintah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya kadang-kadang dia suruh orang perempuan khrah. Nah, iaitu seperti mana? Seperti masalah hari raya. Kita buat contoh satu masalah hari raya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh orang perempuan keluar kepada musalla. Kepada tempat semaya Eid atau semaya raya, dua hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari daripada Ummu Atiyah, dia kata kunna nu'mar an nakhruja yaumal Aid. Sesungguhnya puak kami ni puak perempuan dia lah, sesama dia lah, diperintah supaya kami keluar pada hari raya. Tu baik daripada rumah. Pergi kepada musalla lah sini. Kerana kita maklum dah katanya Nabi dia tak semaya hari raya kecuali di musalla, di padan. Melainkan hujan barulah Nabi semaya dalam masjid. Tujuannya, cuba kita tengok dalam hadis ni pun riwayat juga tujuan. Hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal huyyida fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'auna bidu'aihim yarjauna barakatan zalikal yaum wa tuhratah. Maksudnya hingga Nabi suruh kita bawa tu baik mengeluarkan anak-anak dara pergi kepada padan. Tu orang tua anak dara biasanya Nabi tak ada suruh lah. Orang-orang muda ni takut keluar, takut fitnah.
Tengah jalan temu orang, jatuh temu orang lelaki, kau duk buat gapo duk main-main. Nah, pasal dia dah orang muda, tak gitu. Tapi hari raya ni Nabi suruh. Ni sunnah Nabi. Maka apa ya? Bawa keluarlah. Tak gitu. Hingga kami bawa keluar anak-anak dara, dan juga sehingga kami bawa keluar akan orang-orang perempuan yang datang haid. Orang haid suruh pergi juga tempat semaya. Padahal dia tak boleh semaya. Nah, haram dia semaya, tak sah dia semaya sebab dia mari panggil darah bulan ni tak boleh. Tapi bos semaya raya Nabi perintah supaya bawa tubik. Fok-fok ni. Tu. Fok apa ni? Fok anak dara dan orang-orang yang datang haid. Lepas tu nak duduk mana fok dia? Tu. Kalau masjid, tak boleh masuk masjid. Bimbang takut darah dia mengalir dalam masjid. Cuma kota masjid. Tapi Nabi suruh supaya kunna, naklah fok dia tu khalfan nas. Semaya lek belakang manusia. Semaya di belakang orang lelaki. Bahawa gapo hati boleh buat orang mari haid misalnya. Payukabbirna. Kemudian bertakbirlah mereka itu dengan takbir orang lelaki. Turut. Jelas molek Nabi ajar di sini. Tak ada seluma, tak ada podah. Maka naklah mereka itu takbir, turut takbir mereka itu takbir orang lelaki. Suara dia bawa dengan telinga dia lah, jangan degah. Lepas tu pula suruh berdoa dengan doa mereka itu, turut doa mereka itu. Amin ke? Atau doa ke? Buat apa tu? Tujuannya kerana mengharapkan barakah hari tu, hari raya tu, dan kesuciannya. Hari raya, hari berkat dan hari suci. Nabi bos itu, Masya Allah. Tidak syak lagi kita pun pahadah sini katanya hari raya, hari besar, hari mulia. Tapi Nabi bos tambah lagi kita nak cerak molek lagi. Yarjauna barakatan zalikal yaum. Kerana supaya mereka mengharapkan. Keluar buat apa? Duk bawa buat apa? Duk rumah, waktu pak rumah senang sikit. Tagi orang nak mari rumah ke, buat laksa ke, buat kuah ke, ikutlah. Menanak ke. Dak Nabi suruh waktu baik belaka. Tu. Tujuannya waktu baik kerja ke apa? Takbir, berdoa, serta hati mengharap. Hati harap. Harap apa? Harap boleh berkah. Berkat hari tu. Jadi kalau orang pergi semaya raya dalam masjid, maknanya tak ada berkat lah hari tu, sebab fok ni tak ada berkat lah. Fok hari haid nak masuk masjid tak boleh, tak ada berkat. Tak apa dia mata duduk di keliling masjid pun tak apa. Tak usah masuk masjid bawa juga. Tu. Tapi dia tak serupa dengan Nabi kerana dia semaya di padang. Dan Nabi suruh keluar keluar di padang. Cara itu. Ni kita nak ayat sini, ayat kata pengamalan sunnah di kalangan orang perempuan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain pada orang lelaki, orang perempuan ambil berat juga dengan sunnah Nabi. Kalau kita tengok Aisyah, dia riwayat hadis banyak kerana dia ambil berat sunnah Nabi. Banyak perkara-perkara yang sulit-sulit yang orang tak boleh nak tahu dalam rumah Rasulullah. Nabi buat gapo hati, tidur lagu mana. Aisyah dia riwayat. Tu suatu malam dia kata Nabi duduk semaya. Nabi duduk semaya malam. Aisyah pergi letak dia. Pergi tepuh dengan Nabi. Tu nak ayat kata, pia ayat tu. Orang lain boleh ayat ke tak gitu. Dengan malam buta pia nak pergi tengok, pia nak pergi jenguk, pia nak pergi suluh, ambil pita pecik suluh. Nabi duduk dengan Aisyah. Ada ke tak? Tak ada. Dia kena isteri dia lah. Tak ada. Pahit tak malu ayat. Benda agama tak boleh malu. Dia kena ayat berlaku. Benda agama tak boleh susuk. Tak boleh duduk pergi katuk. Malu kat orang ayat.
benda rusio antara suami isteri duk wayak apa kok ke? Agama tak leh. Agama ya kena wayak. Tu. Kau tengok Quran masalah orang haid tak leh duk jimak dia. Quran wayak. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu nak buat perumpama walau sebesar nyamuk sekalipun atau lebih pada tu, lebih kecil pada tu lagi kot, atau lebih besar pada tu lagi. Mana benda agama tak boleh malu. Sebab tu ini kita nak ayat kata ambil berat para sahabat dari kalangan orang perempuan berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia taitar pula. Dia panggil sebar pada orang lain pula. Wayak tu. An Aisyah radhiyallahu anha sikit. Habis tu kalau bab semaya malam masalah dalam rumah banyak ke mari pada selore laporan riwayat pada Aisyah radhiyallahu anha dan isteri-isteri sengah-sengah pada isteri lain radhiyallahu anhum ajmain. Itu masalah orang perempuan ambil berat dengan sunnah Nabi. Satu lagi panggil rujuk kepada sunnah Nabi dan pakai akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ada timbul satu masa daripada Uqbah bin Al-Harith, seorang sahabat radhiyallahu anhum yang ada di Mekah. Uqbah ni dia beristeri seorang perempuan anak kepada Abi Ihab bin Aziz. Dia menikah dah lah, kahwin siap dah, sah malak dah. Tiba-tiba mari seorang perempuan, mai wayak kata dua orang itulah dia wayak kepada suami isteri. Dia kata Uqbah, sesungguhnya aku ni menyusu kamu dan isteri kamu. Tu. Dia tak tahu lah. Orang menyusu duk jauh. Bahawa ni duk kahwin dia tak tahu kata sama menyusu. Isteri dia pun disusu oleh seorang perempuan itu. Dan dia sendiri Uqbah pun disusu juga. Jadi dua wadik lah dua tu. Dua wadik melalui penyusuan. Panggil saudara susu panggil. Mana buat lagu mana? Nikah kerana dua wadik. Dalam Islam tak boleh nikah dua wadik, sama ada tak menyusu pun lebih-lebih lagi. Hak ni menyusu ni waliknya ya berlaku acak jugalah. Kadang-kadang menyusu dia mati. Susu mati. Faham ni? Hak ni duduk situ, hak ni duduk sini. Hak ni duduk bakak seorang. Perempuan duduk bakak. Suami duduk di jalan ni. Kira-kira nampak setuju molek nak kahwin, nikah. Tu. Tiba-tiba tak tahu kata dua orang ni disusu oleh seorang perempuan, tapi dia mati dah. Kalau tak tahu nak buat mana, tak tahulah. Allahu alam lah. Duk dua wadik tu dia tak tahu, kita nak buat tak boleh, benda tak tahu. Tapi hak ni yang mai royak, orang menyusu mai royak. Kata aku menyusukan Uqbah dan isteri yang ia berkahwin dengannya. Lalu Uqbah kata, aku tak tahu kata kamu duk menyusu isteri aku atik dan aku sendiri, dan kamu tak boleh tahu. Aku tak tahu, kamu tak boleh tahu. Mana buat mana duk Mekah ni, Nabi duk di Madinah tu. Boleh tak boleh? Tu. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Lalu dia pun menunggallah kenderaan dia tu, naik unta pergi kepada Madinah, dek Mekah Madinah. Bukan dekat. Zaman dulu 400 kilo lebih. Tu. Lalu dia pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab mana?
Nak buat lagu mana kata? Rasulullah kesian juga tengok orang ada menikah dah ni. Buat lagu mana ya, perkara ni tersebar luas. Dia kata, kamu ni kahwin dengan adikmu, adik Yusuf. Tu. Lalulah Uqbah tadi cerai isteri dia. Cerai bukan kerana benci, bukan kerana marah, bukan kerana ada sebab, bukan kerana ada panah, tak lah. Cerai kerana susu tadi. Nah, kerana tiba kata adik dia tak boleh kahwin, kena cerai. Lepas tu perempuan tadi cari suami lain tu lah. Kalau kita nak ayat sininya, duk Mekah nak pergi Madinah, satu masalah sakut pak dengan sunnah Nabi, pergi cari juga. Yang kedua, isteri yang disayangi, dikasihi. Nah, sebenarnya tak ada kena pergi buat apa. Letih lagi pergi. Paduk molek dah. Tak gitu. Tak ada berlaku apa ni, tak ada selisih ke apa ni. Tapi oleh kerana agama tak boleh. Agama masa tu Nabi duduk di Nabi. Nabi ayat tahu tak boleh kerana Quran ni, wahyu Quran ni. Nah. Benda-benda ni panggil no ayat kata sahabat dia bersungguh dalam apa ni? Dalam nak mengetahui hukum melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain pada tu di sudut amal pula. Saat ni amal juga. Amal ni bagi kita tengok dia kata sahabat bersungguh. Saat ni bawa tahu pak kata tak boleh cerah lalu dah. Tak ada kira banyak dah. Nah, kalau duduk pun nanti dia jadi berdosa, dia jadi haram. Hak ni pula para sahabat radhiyallahu anhum dia sanggup tinggal apa yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pakai cicimah pada mula-mula. Pakai cicimah. Orang lelaki tak boleh pakai cicimah. Tahu itu? Tu. Hadis ni riwayat oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai sebentuk cincin emas. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum turut memakai cincin daripada emas juga. Tiru atik. Nabi pakai emas. Oh masya-Allah. Dan ini pesan. Orang lain ni itu pesan tu, pesan barak tu. Nah, orang barat pakai apa? Pakai seluar pesan mana? Pakai seluar pesan itulah. Ketak, kemah. Hijab pesan mana? Hijab pesan itulah. Tutup aurat, buka aurat pesan mana? Pesan itulah. Pergi cari barak. Nah, Pak Nabi duk ayat kata apa? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin itulah. Kamu satu masa nanti kamu akan ikut sunnah-sunnah orang Yahudi dan Nasara. Apa yang dia buat kamu buat belaka. Tapi sahabat ada. Hak Nabi buat gapo dia buat belaka. Siapa tangguh tu dia nak ayat tu tingginya dia tu patuh ta'zim sunnah Nabi, membesarkan sunnah Nabi. Memberi penghormatan, memberi kedudukan, kepentingan yang tinggi kepada sunnah Nabi. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lepas cincin dia. Tahu. Tu. Nabi bersabda sesungguhnya aku tidak akan memakai cincinku itu selama-lamanya. Tak sepakat dah. Lalu para sahabat pun melepaslah cincin-cincin mereka itu kerana mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akak lepas pun dia, derek lepas. Selalu dah. Tak ada nanti saya ni molek comel ni cicimah ni sinar bana ni. Tak gitu. Ni. Ini dalil kata benarnya pengikut ittiba para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni riwayat oleh oleh Bukhari dah. Bukhari hadis sahih lah kedudukan dia. Itu beberapa hadis yang kita dapat ayat hari ni insya-Allah taala
Semoga kita dapat kembali kepada sunnah Nabi dengan mengajinya. Nah, kena we ada mengaji, we ada baca hadis-hadis supaya kita ambil berat dengan Quran macam itulah. Nah, we ada halaqah hadis. Ambil hadis mudah-mudah dulu 40 hadis Imam Nawawi. Imam Nawawi usaha dia buat 40 hadis Riyadhus Shalihin, hadis comel-comel belaka. Nah, walaupun setengah ada dhaif tak apalah, tapi panggil pada umumnya hadis sahih, hadis hasan yang boleh kita ambil faedah supaya kita panggil bersama-sama dengan sunnah Nabi dalam menghayati hidup kita berdasar kepada sumber yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.